Yeah, thank you. خلاص. They asked me to let them know. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmim bil khairi innaka ala kulli syai'in qadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selamat tengah hari. Dan minta maaf hari ini kita kelewatan sedikit, dan kita syukur pada Allah Taala atas segala sesuatu dan ketentuan Allah Ta'ala. Hari ini mula kita punya rutin stay home. Dan saya ingat kita sebagai masyarakat menjalankan tanggungjawab dan bertanggungjawab untuk memastikan keadaan kita lebih baik, insya-Allah. Seperti selalu saya sebut, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan mohon pada Allah semoga apa yang kita tanggung pada hari ini adalah lebih baik dan dikurniakan Allah keselamatan untuk semua. Amin ya rabbal alamin. Okey, hari ini macam biasa, saya ada hadis bab nombor 46, iaitu ahli ilmu dan yang memiliki keutamaan lebih berhak menjadi imam. So kita punya subjek hari ini, Imam Al-Bukhari meletakkan dalam dalam kitab beliau Sahih Al-Bukhari, ahli ilmu satu dan yang memiliki keutamaan. Maksud kita ada dua poin kat sini. Satu tentang ahli ilmu, dua tentang orang yang memiliki keutamaan. Kalau kita ingat waktu kita belajar dulu, bagi yang ikut kelas kita di Masjid Istiqlal, ada beberapa kriteria untuk menjadi imam, iaitu salah satu daripadanya, kalau kita ingat satu, of course, ahli ilmu ataupun orang berilmu, ahli ilmu. Kemudian kita ada dua, orang yang banyak hafalan. Ketiga, kriteria umur. Saya taruh umur lah kalau saya tahu orang tua tak elok lah. Umur yang lebih lah. Keempat, banyak hafalan atau sini bagus bacaan. Ahli ilmu, banyak hafalan, bagus bacaan, umur, apa lagi ni antara kriteria.
Ya, okey. So ada beberapa faktor syarat-syarat untuk menjadi imam. Ini saya ingat kita dah belajar setahun lebih lepas, dah lama. Kalau yang biasa ikut kelas kita. So di sini Al-Imam Al-Bukhari meletakkan ahli ilmu nombor 1. So bermakna kelayakan untuk, ataupun kita sebut sebagai kriteria untuk menjadi imam dalam solat adalah utama ahli ilmu kalau banding dengan yang lain. Okey. Di sini saya ingin menegaskan, kalau kita perasan sesuatu, iaitu kadang-kadang terjadi beberapa kita sebut sebagai apa ya, beberapa atau khilaf lah kita panggil, orang berselisih pendapat tentang siapa yang layak jadi ilmu. Kalau kita sebut umur lebih ramai aja. Kalau kita tengok realiti kat masjid-masjid, kalau imam yang berusia ataupun yang lebih senior, itu ramai juga jadi imam. Tapi kadang-kadang kita tengok imam yang senior ni pun dia tak tahu undur diri. Maksud saya, dia tak tahu bila nak bagi position dia pada orang yang lebih layak. Okey. Maksud saya kat sini adalah, kalau dah sampai lanjut, ini kriteria kalau kata lanjut ni, agak-agak dia dah tak boleh jalankan duty dia lah. Dah tak ada gigi misal, ataupun ada kekurangan pada sebutan. Okey. Ada disebut apa ya, lupa kadang-kadang lupa rakaat, ataupun mungkin sudah sampai masa untuk ada sokongan lain, sakit kaki. Kadang-kadang yang berumur ni dia kena ambil perhatian juga pada ahli ilmu. Okey, ahli ilmu kena back off juga kalau misal keadaan dia tidak mengizinkan. Misal kalau dia solat duduk, solat duduk, Dr. Yusuf Qaradawi khutbah Jumaat, seorang alim besar di Mesir waktu tu, beliau khutbah Jumaat walaupun dalam keadaan beliau khutbah duduk. So kita tahu kriteria jadi imam adalah yang asalnya berdiri. Tapi isu solat duduk atau isu duduk, imam duduk atau khutbah duduk, itu isu khilaf. Kita belajar sebelum ni bahawa imam berdiri, makmum boleh duduk. Ada juga pendapat imam duduk, makmum boleh pilih nak diri atau duduk. Saya sendiri pernah sembahyang jemaah, saya duduk, makmum saya ikut duduk. Tapi dia seorang lah. Kalau ramai-ramai duduk, nanti orang pelik masuk Facebook. Okay? Tapi it is possible, memang permissible dalam khilaf ulama, dalam keadaan imam duduk. So makmum ada choice, duduk atau diri. Ini kita dah belajar. Mana saya dapat ni? Kalau tuan-tuan yang tak biasa tengok atau tak biasa ikut kuliah saya, ini ada dalam kitab Sahih Bukhari yang diterangkan oleh Imam Al-Bukhari dalam keadaan bagaimana makmum harus beri respon kalau imamnya sakit dia duduk. Okey? Itu dah lepas lah. So di sini kriteria ahli ilmu, keutamaan ahli ilmu itu melampaui yang lain. So macam kita tengok dekat Makkah atau Haramain. Okey. Kita sedar bahawa imam, ada orang komen macam ni, orang nak cakap, dia kata gini, imam ni baca tak sedap. Okey. Kalau Haramain memang orang Arab secara umum, okey, saya cakap ni Arab secara umum yang dipilih atau kebiasaan orang Arab dalam mereka menjadi imam, kriteria pilihan adalah berdasarkan ini, ahli ilmu. Lagi-lagi kalau Haramain, kalau saya sebut Haramain, maknanya
Nabawi dan juga Haram Makkah, ahli ilmu ni ataupun doktor-doktor, imam-imam kebiasaannya adalah doktor atau PhD profesor. Okey, ada yang muda, ada yang berumur, tapi semua mereka adalah imam yang dipilih, ataupun hatta Bilal atau istilahnya muadzin yang dipilih adalah paling tidak master. Maksudnya ada degree, ada master. Okey. Dan ahli ilmu, kalau kita komen, kita kata bacaan ni tak sedap. Tak sedap ni dia bukan kriteria bacaan bagus atau banyak hafalan. Sedap tak sedap is tergantung pada kita punya penilaian. Tak sama ya. Kalau saya kata baca sedap tu sengau. Ada orang kata sengau tu sedap. So alhamdulillah rabbil alamin, sengau. Ada orang kata tak boleh sengau. Nah, dalam kriteria tajwid kita kena baca tak boleh ikut hidung, kecuali huruf mim dengan huruf nun. So alhamdulillahi rabbil alamin. Beza. Ada orang nak lagu Melayu. Ada orang dia nak lagu-lagu yang bukan Melayu, lebih serius lagi. Sheikh Shurem misal, baca lebih serius daripada Sheikh Sudais. Maksud saya tonasi atau lagu. Nah, so sedap tak sedap ni dia ikut apa dia panggil? Dia ikut selera. Dia ikut selera masing-masing, dan dia tak menjadi satu ukuran lagu macam mana yang kita kira sebagai bagus. So Imam Haramain, walaupun mereka bacaan mereka kata orang tak sedap, tapi mereka adalah ahli ilmu dan mereka pasti orang yang bagus bacaan atau orang yang banyak hafalannya. Banyak hafalannya. Ni saya turunkan bagus. Saya ni okay. Okay. So ahli ilmu adalah always, selalu menjadi keutamaan atau orang yang utama untuk menjadi imam dalam sembahyang. Okay. Kenapa saya syarah perkara ni? Sebab di sini Imam Bukhari letak memiliki keutamaan. Sebab tu saya kena list nombor 2, 3 dan 4 kat sini. Okay. Dan di sini dalam ni ada hadis, ada 3 atau 4 hadis di mana Al-Imam Al-Bukhari menjadikan hujah ataupun dalil tentang macam mana atau siapa atau apakah keterangan Nabi SAW dalam kriteria memilih seorang imam. So kita baca hadisnya. Dari ada yang pertama dan yang kedua tu nampaknya lebih kurang. Okay? Jadi saya bacakan mana yang utama dulu, mana ikut urutan. Okay. Hadis kalau tajuk dia nombor 46 ya. Kalau ada yang kitab, siapa ada kitab Fathul Bari ataupun kitab Sahihul Bukhari, boleh cari bab ni, ahli ilmu. Okay? Okay, pertama saya bacakan ya. An Abi Musa qala marida an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fashtadda maradahu faqala muru Abu Bakr falyusalli bin nas. Qalat Aisyah innahu rajulun raqiqun idza qama maqamak lam yastati' an yusalliya bin nas. Qala muru Abu Bakr falyusalli بالناس فعادت فقال مري أبا بكر فليصلي بالناس فإن كنا صواحب يوسف فأتاه الرسول صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. Maaf, tersalah saya. Okey. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menderita sakit. Dan ni waktu Nabi gering.
Lalu sakit Nabi SAW bertambah parah. Maka baginda SAW bersabda, suruhlah Abu Bakar agar solat mengimamkan orang ramai. Aisyah berkata, sesungguhnya Abu Bakar adalah orang yang lembut, dan apabila ia menggantikan posisimu, maka ia tidak akan mampu untuk solat mengimamkan manusia. Baginda SAW bersabda, suruhlah untuk solat atau suruhlah Abu Bakar agar solat mengimamkan orang ramai. Suruhlah Abu Bakar agar solat mengimamkan orang ramai. Dan sesungguhnya, Nabi sebut itu 2 kali, sesungguhnya kalian adalah sahabat-sahabat wanita Yusuf. Lalu Abu Bakar didatangi oleh seorang utusan, iaitu utusan Nabi. Ini selain Aisyah. Saya sahab 2 kali hari ni. I was weather very nice, okay. Saya pukul 10 bangun tadi, tapi yang ini nampaknya dia punya hari ni lockdown kan, very quiet everywhere. Alhamdulillah. Okay, saya ulang sekali lagi. Kemudian Nabi Abu Bakar didatangi oleh seorang utusan, yakni utusan Nabi SAW selain Aisyah. Maka dia solat mengimamkan manusia pada masa Nabi SAW masih hidup. Ini hadis nombor 1. Okay. Hadis nombor 2, iaitu hadis bernombor 679, itu lebih kurang dengan yang nombor 1. Saya bacakan terjemahannya sahaja. Okay. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Sama tak riwayat pertama dengan kedua? Tak sama. Yang pertama Abu Musa yang riwayatkan, yang kedua Aisyah radhiyallahu anha yang meriwayatkan. Okay, kata beliau, dia berkata, yakni Aisyah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada saat Nabi sakit, suruhlah Abu Bakar agar salat mengimamkan orang ramai manusia. Dan Aisyah berkata, sesungguhnya Abu Bakar apabila menggantikan posisimu, maka dia tidak dapat memperdengarkan bacaan kepada manusia sewaktu mengimamkan salat. Maka perintahkanlah, kata Nabi, Umar agar salat mengimamkan manusia. Dan Aisyah berkata, aku berkata kepada Hafsah, katakanlah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam bahawa sesungguhnya Abu Bakar saya harap lagi saya. Okey. Oksigen tak masuk ni. Okey. Sekali lagi saya ulang ya. Maka aku berkata kepada Hafsah katakanlah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam bahawa sesungguhnya Abu Bakar apabila menggantikan posisimu, maka dia tidak dapat memperdengarkan bacaan kepada manusia kerana tangisannya. Maka perintahkanlah Umar agar salat mengimamkan manusia. Hafsah melakukan hal itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya atau disebut kat situ, sesungguhnya kalian adalah sahabat-sahabatnya wanita Yusuf. Suruhlah Abu Bakar agar solat mengimamkan manusia. Dan Hafsah berkata, aku tidak pernah mendapatkan darimu Aisyah kebaikan. Jadi aku tidak pernah mendapatkan darimu Aisyah kebaikan. Tuan-tuan dan puan, okay, jangan salah faham pada hadis ni. Okay, Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam tentang kalian adalah sahabat wanita Yusuf. Kat sini kita kena maklum ya, bahawa perumpamaan ini iaitu kamu adalah sahabat wanita Yusuf bermakna, okey,
Kalau ingat cerita Nabi Yusuf, waktu dulu Nabi Yusuf digoda oleh isteri kepada raja yang mentadbir Mesir pada waktu tu. Ingat tak? Okey. Pada waktu tu kalau ingat ya, Nabi Yusuf waktu digoda dan habis selesai cerita digoda, Nabi Yusuf isteri kepada raja tu kan digosip. Kalau kita ingat kan mereka bercakap tentang macam manalah kamu boleh jatuh cinta, atau istilahnya kamu boleh apa, kamu boleh sampai pada keadaan menggoda anak tiri, anak angkat sendiri. Okey, pada ketika itu isteri kepada raja ni apa dia buat? Dia letakkan atau ditempatkan wanita-wanita ni bersusun lurus pada satu meja, dan dia beri potong ataupun dia beri apa? Satu bahan pisau untuk dia potong. Apa jadi? Apabila dia perintahkan Yusuf lalu jalan tersebut, maka wanita-wanita ni tengok sampai terputus jari mereka ketika melihat Yusuf. Kita faham, putus jari tapi tak rasa. Bila tak rasa, apa dia punya alasan? Iaitu mereka terlalu asyik melihat Yusuf alaihissalam. Terlalu syok lah bahasa kita. Terlalu syok bila tengok Yusuf lalu. Terlalu kacak handsome-nya Yusuf sampai kepada mereka potong tangan sendiri. Yusuf lalu tu tak sadar. Ini dia panggil istilah Nabi pada wanita sahabatnya Yusuf. Okay. Kerja bodoh yang mereka buat ni, maknanya maksud saya sini, bodoh dia adalah mereka dah gosip. Okay. Lepas gosip, mereka juga yang potong tangan mereka apabila mereka tengok Yusuf. Apa yang mereka gosipkan tu, dia makan tuan lah. Istilahnya, apa yang dia cakap tu adalah satu benda yang dia ngumpat asal dia. Lepas tu lalu Yusuf, dia orang yang tak boleh kontrol. So perbuatan ni adalah perbuatan yang sendiri susah. Saya nak kata kat sini bahawa keadaan ni dia bukan bodoh tau. Nanti kelas kita marah, wanita-wanita marah. Dia adalah satu keadaan yang sepatutnya mereka apabila diberi peluang oleh isteri raja ni untuk dia fikir nak duduk ke tidak. Ini trap ke, ini bukan ke, ini apa ke. Jadi istilahnya wanita, Nabi kata apa? Kamu adalah, ini Aisyah, kamu adalah sama seperti sahabat wanita Yusuf, iaitu orang yang tak fikir panjang. Orang yang tak, apa dia sebut ya? Orang yang tak orang yang tak menimbangkan keadaan. Okey, saya provoke sikit lah. Saya pegang phone ni sebab saya nak tengok kat sini. Sebab biasa waktu saya ngajar, wanita-wanita kalau dalam kelas, Kak Aini ke, Kak Zaitun ke, Kak Zaitun tak sangat, Kak Aini dengan siapa-siapa di depan tu, kebiasaannya akan apa? Akan macam respon lah. Jadi gambaran Nabi pada Aisyah, waktu Nabi kata, wahai Aisyah, pergi cakap dengan Abu Bakar. Siapa tu Abu Bakar? Bapa kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nah, bila saya kata bapa kepada Aisyah, Nabi suruh Aisyah cakap. Aisyah kata apa? Wahai Rasulullah, wahai suami, wahai abang. Tak boleh. Sebab Abu Bakar ni hati dia lembut. Apa dia panggil? Emotional. So kata Nabi SAW, pergi je cakap. Dalam hadis nombor 1, kalau ingat tadi tu, hadis nombor 1 kata Nabi, pergi je, pergi cakap. Jangan, maknanya
Ini permintaan aku untuk aku pilih siapa yang patut jadi imam. Pergi je. Aisyah ulang lagi, wahai Rasulullah SAW, yang ni tak boleh sebab nanti Abu Bakar tak boleh baca. Sampai 3 kali Nabi ulang perkataan tersebut. Dan nombor 4, Nabi kata, wahai Aisyah, kamu sama dengan wanita sahabatnya Yusuf. Maknanya kat sini wanita adalah orang yang emosi. Okay? Ini emosi ni maknanya orang yang hati, penilaian hati lebih daripada penilaian keutamaan. Okey, ni mak cakap lah ya. Memang Allah Ta'ala cipta wanita emosinya lebih daripada lelaki. Lelaki pula Allah cipta lelaki kurang emosi, setakat fikir practicality. Okay, so lelaki more on practical, wanita more on emosi. Tapi Allah adil, sebab emosi wanita banyak kali, ataupun penilaian hati wanita banyak kali menyejahterakan keadaan. Jadikan situation bagus. Okay, betul di sana. Sebab Kak Aini juga betul. Kak Aini selalu apa dia panggil, selalu fight for perempuan. Okay. Tapi kat sini Allah juga jadikan lelaki itu praktikal. Praktikal. Ini lelaki lah, ini perempuan. Okay. Allah jadikan lelaki praktikal banyak kali dan bermanfaat juga. Sebab praktikal itu menjadikan satu perkara yang rumit atau perkara yang susah, nak ambil keputusan, nak ambil action, nak buat decision, dia jadi apa? Dia jadi lebih mudah. Kalau suruh perempuan jadi wanita pilih imam, saya rasa ibu-ibu kat rumah dia akan jadi apa? Dia akan jadi pilih. Okey, sementara puan siapa ni? Cik Batoni nanti saya jawab. Kat sini kita sebut kalau suruh wanita jadi imam atau pilih imam, mungkin kriteria imam tu dia akan ambil kira berdasarkan penilaian hati. Hati ni maknanya dia nak yang komplit. Contohlah, dia nak ahli ilmu, lepas tu dia nak juga yang banyak hafalan, dia nak juga baik bacaan, dia nak juga kira faktor apa? Umur yang lebih. Atau dia may include imam yang baik, nampak imam tu kat luar baik, selalu senyum kat orang. Nak cari apa lagi pula? Imam tinggi sikit. Lepas tu nak cari imam apa pula? Imam yang suara sedap pula, ikut dia. So dia jadi apa? Serabut. Ustaz kat saya tu kata apa? Muftiah semua tak nak ribas. Betul. Boleh ribat saya, tak ada masalah. Kak saya tu kalau siapa-siapa kat tak puas hati boleh tulis dalam ni. Saya baca. Okey. Tapi lelaki, bila kita ada pilihan A, B, C, D, E, kita ada imam A, imam B, imam C, imam D, kita terpaksa ambil satu keputusan. Praktikalitinya adalah kalau dia imam yang ilmuwan atau seorang ilmuwan, hafalannya banyak, baik bacaan atau umur, kita akan ambil yang paling tidak menepati satu atau dua kriteria, cukup. Sebab kalau layan semua, ini ideal kalau ada. Kalau tak ada, susah. Maknanya kalau ada orang yang kriteria ni empat-empat ada, senang. Maksud saya kat sini, nak cari empat-empat ada ni sangat susah. So bila Nabi kata kat sini, kata Nabi SAW apa? Kamu pergi pada ayah kamu, wahai Aisyah, pergi cakap je. Kamu pergi sampaikan saja daripada aku bahawa ayah kamu jadi imam sebab aku
Sakit. Aisyah jawab apa? Aisyah jawab, wahai Rasulullah, Abu Bakar tak boleh jadi imam. Ayahku ya Rasulullah tak boleh jadi imam. Sebab ayahku kalau dalam hadis nombor 2, kalau dia baca nanti dia tak boleh baca sebab dia hatinya lembut, nanti jemaah tak dengar bacaan, nanti dia baca nangis. Macam-macam dia bagi bukan alasan, tapi dia bagi satu keadaan yang benar. Memang kita tahu tuan-tuan dan puan, Sayyidina Abu Bakar adalah seorang yang hatinya lembut. Ni Iskandar sebut kat sini tak betul. Imam mesti handsome. Tak betul. Ni siapa dia? Puan Aisyah pula sokong. Sokong siapa? Sokong Kak Zai. Okey. Bagus. Puan Aisyah kalau nak jawab lah. Tak ada masalah saya kat sini. Okey. Saya sebut sekali lagi kita kenal Abu Bakar radhiyallahu anhu. Seorang sahabat atau sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh kata Sayyidina Abu Bakar ni sampai rapat je dengan Rasulullah SAW, itu disebut dalam Quran. Allah sebut thaniyatnaini idhuma fil ghar. Allah kata mereka berdua. Waktu mana? Waktu mereka berada di mana? Di dalam gua. Iaitu gua mereka sembunyi sewaktu mereka nak berlayar ke Makkah dalam keadaan mereka nak dibunuh. Dan Abu Bakar dalam riwayat yang lain disebutkan bahawa tak pernah Abu Bakar radhiyallahu an meninggalkan, berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap hari. Maknanya, kat sini, Sayyidina Abu Bakar, kalau Nabi pergi perang, beliau ikut turut berperang. Nabi berada di Madinah, beliau di Madinah. Nabi berlayar ke Makkah, beliau berada di Makkah. Seorang ayah bertua yang asalnya adalah seorang sahabat kepada Rasulullah dan tak pernah renggang, istilahnya hampir tak pernah renggang. So kat sini kalau saya buat penilaian, maksudnya penilaian tu kita cuba fikir sama-sama antara Abu Bakar dengan Nabi, antara Aisyah dengan Abu Bakar. Maknanya Abu Bakar dengan Aisyah anaknya, Abu Bakar dengan Nabi SAW sebagai sahabatnya atau ayah bertuanya. Kalau kita tengok kat sini, Abu Bakar ni tak pernah atau hampir tidak pernah tinggalkan Nabi SAW. Kalau ikut penilaian Abu Bakar dengan Nabi, Abu Bakar dengan Aisyah, sama tak dia panggil rapat dia atau apa dia panggil dia, hubungan mereka akrab. Itu lebih tepat saya pakai. Okey, keakraban Aisyah dengan ayahnya Abu Bakar, keakraban Nabi Muhammad dengan sahabatnya Abu Bakar. Okey, kita pun tahu Abu Bakar duduk Makkah, ahlu Makkah. Nabi pun ahlu Makkah. Okey. So kalau ikut fikiran atau logiknya adalah pasti Nabi kenal Abu Bakar radhiyallahu an. Betul tak? Okey. Nabi kenal Abu Bakar daripada sudut akhlak, kelakuan, attitude, ketakwaan. Nabi cukup kenal Abu Bakar. Aisyah pun cukup kenal ayahnya Abu Bakar. Jadi bila Nabi pilih, okey, kat sini Nabi lelaki, okey, Nabi pilih untuk Abu Bakar jadi imam ganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah pula bagi pendapat, abah tak boleh, wahai Rasulullah, ayah saya tak boleh. So Nabi pilih ikut kriteria Nabi kenal. Aisyah pun waktu radhiyallahu anha memberi jawapan pada Nabi, dia pun bagi jawapan yang kerana dia, yakni Aisyah, mengenali ayahnya. Ayahnya kalau baca nangis. Kata orang sekarang apa dia panggil, imam gembeng, imam cengeng, nangis sikit baca nangis. Ada imam yang nangis hati lembut. Nanti sembahyang tak boleh
Kalau sikit baca nangis, apa jadi? Nanti orang kat belakang macam, ada orang pula fikir kenapa nak nangis pula selalu. Ada orang pula rasa macam tak dengar betul. Waktu tu mana ada mikrofon. Jadi dua-dua ni bagi penilaian atau bagi pendapat. Sewaktu memilih imam dan waktu bagi pendapat ni, satu perempuan, satu lelaki. Jangan tengok kat sini bahawa itu perintah Nabi. Saya nak tegaskan, this is main. Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang isteri yang taat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. So Aisyah tidak melanggar atau mengingkari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan. Kat sini Aisyah cuma bagi pendapat. Kalau kita lah, contohnya lah, lelaki dengan lelaki lah ya, misal katalah bos cakap A. Bos cakap A, kita lelaki ikut je lah bos cakap. Apa susah? Betul tak? Bos cakap ni ikut selamat. Nak bagi pendapat, tengok keadaan. Okey? Antara lelaki, maksud lelaki bagi practicality dia adalah apa? Ikut cakap bos, lebih selamat. Wanita bila bos bagi arahan, kan dia tanya lagi, bos nak saya gini atau nak saya gini gitu, atau nak gitu gini. Kalau lelaki dia ambil instruction dah habis satu, yang dia faham dah siap, yang penting jadi. So wanita punya penilaian yang lebih. So kat sini Nabi kan selaku ketua pada ketika itu. Baik Aisyah mendengar Nabi sebagai suami, Nabi ketua rumah, atau Nabi itu seorang rasul, yakni Nabi ketua pada muslimin. Kata orang apa? Tak ada pilihan. Kalau lelaki, Nabi kata Abu Bakar, kita panggil Abu Bakar jadi imam, tak habis settle. Walaupun kita tahu Abu Bakar tu adalah orang yang lembut hati, tapi kita tahu pilihan Nabi atau pilihan bos ni, ketua ni adalah pilihan yang dia dah fikir munasabah. Namun terjadi pada Aisyah radhiyallahu anha. Bila Aisyah buat fikir balik, kata Aisyah, apa kata Nabi? Kata Aisyah, ya Rasulullah, ayah tak boleh jadi imam sebab ayah ni kalau nangis, ayah kalau imam nangis, gembeng, cengeng. Istilah kita lah ya. Nah, kan wanita memberikan apa? Pandangan dan atau dia tanya detail. Sampailah Nabi keluar statement, kata Nabi, kamu sama aja dengan wanita sahabatnya Yusuf. Maknanya wanita-wanita sahabatnya yang menggoda Yusuf, ataupun istilahnya yang terpikat nganga sampai mana? Nganga sampai potong tangan. Kita lelaki tak setakat ni pula, alhamdulillah, tak ada pula sejarah sampai potong tangan kalau tengok perempuan. Kalau cakap yang istilahnya lepas, kalau satu perempuan jalan cantik, dan lepas-lepas banyak lagi cantik kat belakang. Ni saya cakap ni atas dasar practicality ataupun satu perkara yang memang wujud dalam masyarakat. So, saya dah terangkan ya, apa maksud ataupun apa makna bila Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam sebagai kamu Aisyah seperti sahabat wanita Yusuf, atau kamu Aisyah sama aja dengan sahabat-sahabat wanitanya Yusuf. Okey? Okey, kat sini saya jawab soalan dulu ya. Sebab saya dah sebut tadi keutamaan ahli ilmu. Saya dah terangkan dah ahli ilmu. Ahli ilmu, okey, sikit lagi. Ahli ilmu ni tuan-tuan dan puan. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, apabila Sayyidina Abu Bakar selalu dengan Nabi. Maknanya kat sini Nabi select siapa? Abu Bakar radhiyallahu an. Okey, sini jadi pilihan. Abu Bakar radhiyallahu an. Okey. So Abu Bakar ni first choice Nabi. Sayyidina Abu Bakar adalah first choice pada Rasulullah. Kalau ikut ilmu, Abu Bakar seorang selalu dengan Nabi. So bermakna segala sunnah ataupun
segala apa yang Allah mahukan dari sudut akhlak, dari sudut hukum, dari sudut pelbagai sunnah Nabi, Abu Bakar adalah orang yang paling layak. Paling tidak pun kriteria Abu Bakar adalah yang paling layak adalah disebut beliau dalam Al-Quran. Okay. Paling, ni saya kata ni paling, maknanya this is the measure. Paling tidak, kalau Allah puji Abu Bakar dalam Quran, bermakna Abu Bakar lah yang paling layak ganti Nabi SAW. Sebab itu Abu Bakar bila Nabi dah wafat, Abu Bakar digelar sebagai Khalifatu Rasulillah. Khalifatu Rasulillah. Khalifah adalah seorang ketua selepas atau menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, saya nak kata gini. Macam mana saya nak kata ya? Title tu khusus hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu je. Maknanya seorang je. Tak ada orang lain. Kriteria ini sangat melayakkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an untuk menjadi imam. So, di samping Abu Bakar juga adalah orang yang sering dengan Nabi, so hukum ahkam adalah dalam kepala Abu Bakar. Sunnah adalah dalam kepala Abu Bakar radhiyallahu an. Sebab ikut Nabi selalu, dan sebagai sahabat yang sangat penting, bila ikut Nabi, beliau radhiyallahu an banyak belajar daripada Nabi alaihi salatu wassalam. So kriteria ni sangat layak. So saya dah terangkan ya. Maknanya ahli ilmu dan juga Abu Bakar pada waktu itu sebagai pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, saya jawab dulu soalan. Okey, saya jawab dulu. Cik Matoni tanya, haruskah imam jamaah perempuan mengeraskan bacaan solatnya? Okey. Soalan ni Cik Matoni tanya ni maknanya emang wanita lah. Okey. Saya faham macam tu ya. Kalau saya salah faham, bagi tahu. Maknanya imam perempuan, dia mengimamkan jemaah perempuan, dan kemudian dia kuatkan bacaan. Okey. Harus atau tidak? Jawapan dia, ya, kalau memang dia imam kepada wanita, dalam lingkungan wanita, dalam keadaan tak ada lelaki kat situ, maksud saya takkan kedengaran, maka dia jadi imam sama dengan lelaki, tapi dia tak perlu kuat sangat lah sampai jiran sebelah dengar. Katalah ni, kita ambil contoh sekejap lagi ya. Kita kata kemudian nanti kita tak ada solat tarawih di masjid, tuan-tuan dan puan. Ini confirm. Ini confirm. Tahun ni kita tak dapat sambut Ramadan di masjid bersolat tarawih. Okey. Bila saya kata ni, saya kata macam ni, bermakna kita kena tarawih kat rumah. Semalam saya dah cakap dekat kuliah saya di Masjid Al-Amin. Kena tarawih kat rumah, tak ada pilihan lain. Tuan-tuan dan perempuan, ibu-ibu kalau kat rumah, kejap ya, jatuh barang. Okay. Ibu-ibu kalau kat rumah, ibu-ibu tak ada pilihan lain. Suami ibu-ibu jadi imam. Bila suami ibu-ibu jadi imam, dia ahli ilmu ke, banyak hafalan ke tak banyak ke, bagus baca ke tak bagus,
baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terkejut ke? Atau dia baca pelan tak bunyi? Atau dia baca sama je surah Qul Huwallahu Ahad rakaat pertama, rakaat kedua pun Qul Huwallahu Ahad, rakaat lagi baru punya Qul Huwallahu Ahad, sampailah pada 20 rakaat Qul Huwallahu Ahad. Ibu-ibu Qul sudah, Qul, okay? Tak ada pilihan. Yang ni kita akan terima seadanya. So kalau ibu-ibu pula suami tak ada, katalah suami kena keluar kerja sebab essentials, okay? Jadi tinggal ibu-ibu sama anak-anak di rumah, dan anak-anak tu semua perempuan. Dan ibu-ibu patut tak keraskan bacaan macam Cik Matoni tanya tadi? Saya jawab, ya. Kalau memang dalam rumah, tutup pintu, tutup tingkap, kita sembahyang tarawih dengan anak-anak, bacalah kuat. Dan semua tu perempuan. Dan tak payah pakai mikrofon, tak payah beli mic karaoke tu. Tak? Ambil mic karaoke tu, pergi baca lah. Pergi baca lah. Betul Kak Zaitun? Kalau dalam kelas dah kecoh dah. Kalau ambil mikrofon tu, pergi pasang pula kat amplifier. Baca pula Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Perempuan ni suara dia biasanya lah merdu. Biasanya. Banyak juga perempuan suara sumbang. Tapi suara merdu ni memang lebih banyak perempuan daripada lelaki. Cuba bayangkan Datuk Siti Nurhaliza jadi imam tarawih pakai mikrofon. Saya ingat ini bukan perempuan, bukan lelaki je datang, perempuan pun datang. Okay? So dalam keadaan ini, Puan Matoni atau Cik Matoni, imam, siapa jadi imam pada solat-solat yang memang sunnah atau yang memang dibaca Nabi SAW dengan bacaan yang kuat, dia imam lelaki ke, dia imam perempuan ke, dia kena baca kuat. Nah, kecuali jika dia baca kuat, ada fitnah-fitnah lepas tu terjadi. Saya kata fitnah terjadi ni lepas dia jadi imam tu, ada Pak Haji sebelah